Sedang jemaah yang dimuliakan, hendaklah kita berdiam diri dan janganlah berkata-kata pada ketika khatib berkhutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutub yawm al-jum'ah ansid faqad laghawt." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama terus meningkatkan ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Oleh itu kita akan beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Khutbah Jumaat pada hari ini bertajuk keliru di dua persimpangan jalan. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kekalutan kita mengejar kehidupan, kita kejar kehidupan di mana kehidupan ini sebenarnya adalah medan yang penuh berbahaya. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita tersungkur, jangan sampai kita terlupa kepada siapa yang wajib kita mengabdikan diri, iaitu kita wajib mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita telah diperlihatkan ada beberapa golongan yang ghafalat ataupun golongan yang dilalaikan dengan menurut kehendak hawa nafsu ammarah. Begitu juga ada golongan yang ditipu oleh dunia dan golongan yang telah dibelenggu dengan bisikan iblis dan syaitan. Tidak kurang juga ada yang telah mempertaruhkan iman, ada yang menggadaikan segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan terus melakukan amalan-amalan maksiat ataupun amalan yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa segan silu, bahkan tanpa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tanpa terlintas langsung di dalam hati sanubari untuk berhenti melakukan maksiat dan dosa yang dilakukan. Inilah golongan yang tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka zalim pada diri sendiri. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa sahaja amalan, sama ada amalan itu amalan yang dilaksanakan oleh anggota zahir, anggota tangan, mulut, mata, kaki dan kemaluan, atau lintasan hati, yakni niat yang menyalahi syariat, ianya dinamakan amalan maksiat. Begitulah sebaliknya, jika satu amalan itu yang dilaksanakan dengan anggota zahir yang tadi ataupun anggota batin yakni hati ataupun niat,
yang bertepatan dengan suruhan syariat, ianya dinamakan amalan taat. Oleh itu, nafsu ammarah sentiasa mengajak kita untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan agama. Bagi orang yang berjaya dan tanda kesempurnaan iman seseorang ialah ianya dapat melawan kehendak nafsu ammarah dan bisikan iblis daripada melakukan maksiat ataupun kemungkaran. Inilah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima jitu bih. Yang bermaksud tidak beriman salah seorang di antara kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai panduan contoh kepada kita, masa yang sedang kita lalui ini boleh diumpamakan sebagai modal dalam perniagaan. Andai seseorang peniaga yang mempunyai modal yang banyak tetapi tidak tahu untuk menggunakannya, maka ia akan membuat dirinya rugi. Begitu juga bagi seseorang mukmin yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala masa, waktu, kesihatan dan sebagainya, jika tidak tahu menguruskan masa dan apa sahaja kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, nescaya dia akan tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Dalam kehidupan hari ini sudah menjadi kebiasaan, setelah kita pulang dari tempat kerja atau selepas waktu pejabat, seorang itu akan pulang ke rumah masing-masing. Apabila sampai di rumah, ada yang berehat dan tidur, ada yang menonton televisyen, ada yang minum petang, ada yang menyiram pokok bunga dan memberi makan haiwan peliharaan, ada yang bersukan, dan ada yang bermacam-macam aktiviti yang dilakukan untuk mengisi ruang waktu yang ada. Itulah yang lazim dilakukan sementara menunggu masuknya waktu maghrib. Apabila sampai masuk waktu maghrib, kita akan dapati ada dua golongan. Golongan yang pertama, mereka yang bersiap untuk ke masjid, di samping mengajak anak isteri dan ahli keluarga untuk sama-sama menuju ke masjid atau surau, di samping mendengar kuliah agama ataupun majlis ilmu. Ini amatlah sedikit berbanding golongan yang kedua. Golongan yang kedua iaitu mereka yang terus berada di rumah dan pada masa yang sama tidak melakukan apa-apa ibadah ketaatan. Suka khatib tegaskan bahawa mereka yang pergi ke masjid dengan membawa anak dan isteri untuk salat berjamaah, mendengar kuliah dan pengajian, bersedekah di dalam tabung masjid dan pulang, inilah orang yang pandai mengisi masa dan pandai menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada dia. Bukan setakat itu, dia juga membentuk diri serta ahli keluarganya menuju kejayaan. Sekurang-kurangnya, sesibuk manapun kita di siang hari dengan tugasan dan tanggungjawab mencari nafkah, tetapi pada malam hari sebaiknya kita luangkan masa seketika untuk maghrib dan Isya untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jika amalan ini dilakukan secara berterusan, insya-Allah kita akan merasai kemanisan hidup dan sinar kebahagiaan akan bertapak dalam kehidupan jiwa kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua dengan satu peringatan yang cukup bermakna menerusi hadis baginda yang bermaksud, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, masa hidup sebelum mati. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah Jumaat pada minggu ini, mimbar ingin menyeru diri sendiri dan jemaah sekalian agar kita sentiasa menjadi hamba yang mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan kita lakukan segala amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga marilah kita melakukan 3 perkara. Yang pertama, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan hati, yakni mengingati bahawa semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk diperlengkapkan, untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan, iaitu kita memperbanyakkan ucapan kalimah alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan diikuti oleh rasa bersyukur dengan perbuatan, iaitu sentiasa istiqamah dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tanda kesyukuran ini Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pelbagai nikmat kepada kita di dunia hingga di akhirat. Janganlah kita menjadi orang yang keliru di 2 persimpangan jalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah berat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم،
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة ولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله